Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat. Kali ini cikgu akan membincangkan soalan kertas 2 bahagian C bagi kertas model SPM Nilam set 1. Untuk soalan ini kamu akan diberi 2 soalan. Kamu hanya perlu menjawab 1 soalan. Sekiranya kamu menjawab kedua-dua soalan yang diberi, markah yang tertinggi akan dipilih. Okey, so sebaiknya kamu menjawab kedua-dua soalan lah. So kamu ada kemungkinan mendapat markah yang lebih tinggi lah dalam bahagian C ya, sebab dia akan pilih satu je. Soalan 16 sebab cikgu dah bincangkan 15 soalan sebelum ini di bahagian A dan bahagian B pada video yang sebelumnya. So kali ini kita akan fokus kepada soalan 16 dan soalan 17 sahaja. Mari kita lihat. Bakery Permai menjual 2 jenis kek A dan B sehari. Bilangan kek A ialah X unit dan bilangan kek B ialah Y unit. Keuntungan bagi seunit kek A ialah RM10 dan seunit kek B ialah RM20. Penjualan kek-kek itu dalam sehari adalah berdasarkan syarat-syarat seperti berikut. 3 syarat. Jumlah kek yang dijual adalah sekurang-kurangnya 60 unit. Kedua, bilangan kek A yang dijual tidak melebihi 2 kali bilangan kek B. Yang ketiga, jumlah keuntungan maksimum bagi kedua-dua unit kek adalah RM1,600. So, ini sebenarnya soalan yang melibatkan ketaksamaan linear. Kamu nampak dia perkataan sekurang-kurangnya, tidak melebihi, maksimum, okey? Ini maksimum profit lah ataupun ini BI dia lah, okey? At least, alright? So, ini adalah ketaksamaan linear. Linear inequalities. So, kita lihatlah soalan pertama, tuliskan 3 ketaksamaan linear selain daripada X lebih besar atau sama dengan kosong dan Y lebih besar atau sama dengan kosong yang mewakili syarat-syarat penjualan kek. Okay, kenapa dia minta selain daripada 2 ni? Jika kedua-dua ini dia dah sediakan. Kenapa cikgu kata begitu? Sebenarnya X lebih besar atau sama dengan kosong ini adalah X sama dengan kosong. Yang satu lagi ini adalah Y sama dengan kosong. X sama dengan kosong ini adalah paksi Y. Manakala Y sama dengan kosong ini adalah paksi X. Okey? So, benda ni dah memang ada, dah sedia maklum paksi kan. So, tak perlulah kita nyatakan lagi. Tak ada markah untuk dia. Okey? So, ini kamu kena ingat je. X sama dengan kosong adalah paksi Y. Y sama dengan kosong adalah paksi X. Okey? Kita teruskan. So, yang pertama dia kata jumlah kek yang dijual adalah sekurang-kurangnya 60 unit. So, kita tahu A, bilangan dia X. So, X tambah B iaitu Y. X tambah Y. Sekurang-kurangnya 60. Maksudnya dia boleh lebih lah atau sama dengan 60. So, X tambah Y lebih besar atau sama dengan 60. 1 markah. Seterusnya, bilangan kek A yang dijual tidak melebihi 2 kali bilangan kek B. Okay, kalau kek A kita ada X. X tidak lebih, maksudnya kurang lah. Tidak lebih daripada ataupun samalah, tidak lebih daripada 2 kali Y. Macam ni. Okay. Tapi kita mesti nak sebaiknya kita biarkan Y lah yang seorang-seorang kan. Okay. Ataupun kamu boleh jawab macam ni. Yang ini pun kita terima 1 markah. Ataupun yang ini pun kita terima. Okay. Y lebih besar atau sama dengan 1/2 X. Okay. Ataupun Y lebih besar atau sama dengan X per 2. Pun sama juga kita terima. 1 markah. Okay. Tapi sebaiknya kita biarkan Y itu sendirilah. Sebab bila kita nak melukiskan, kita punya persamaan garis linear, mestilah Y sama dengan MX tambah C. Y itu dibiarkan sendiri sebagai perkara rumus. Okay. So next, yang ketiga, jumlah keuntungan maksimum. Keuntungan untuk A adalah RM10. So kalau ada X bilangan, maksudnya 10 darab X lah. Okay. 10X. Kalau yang B pula, keuntungan 20 darab Y. So, tambah 20Y. Dia kata mesti maksimum dia adalah 1,600. So, dia boleh kurang atau sama dengan 1,600. Okay. So, kita terima jawapan yang ini juga. Tapi jawapan yang lebih tepat adalah ini. Kenapa cikgu dapat macam ni? Sebab faktor sepunya terbesar setiap sebutan di sini adalah 10. So, semuanya boleh bahagi 10, bahagi 10, bahagi 10. Kamu akan dapat X tambah 2Y lebih kurang atau sama dengan 160. 1 markah. Okey? Sebaiknya kamu kecilkan dahululah. Kenapa cikgu pesan begitu? Sebab soalan seterusnya. Kamu kena lukis graf. Kalau kamu biar RM1,600, graf kamu takkan muat. Okey? So, kita kena lukis graf.
2 cm kepada 10 unit untuk setiap paksi. Kalau kamu ada 1,600 unit, yang tadi ringgit tu, kalau kamu nak bahagi 10, kamu perlukan 160 petak. Mana nak muat, terlebih kertas graf, betul tak? So, bila kita ada 160 tadi, yang ini ni, kita dah pemudahkan. Kalau kita bahagi 10, kita hanya perlukan 16 petak, betul tak? So, macam logik lah kita nak lukis. Kalau 60 ni 6 petak je. Logik lah. Okey, so jom kita lihat ya. Jawapan dia sebenarnya begini. Kamu akan lukis, kamu akan diberikan kertas graf lah. So, kamu kena lukiskan paksi X dia. Kita ambil lah sehingga 80. Okey, kena ada sehingga ada persilangan lah. Sesuai hingga 80. Kita akan guna sepenuhnya kertas graf ini. Hujung ke hujung. Sini kosong. Kosong hingga 100 adalah untuk paksi Y kita. Okey? Oh, tak sampai 160. Kenapa ya? Okey, tengok sini ya. Bila kita ada X tambah Y lebih besar atau sama dengan 60, ini sebenarnya adalah X tambah Y sama dengan 60 ataupun Y sama dengan negatif X tambah 60. So, untuk yang ini, Y sama dengan negatif X tambah 60 ni, kalau kamu nak lukis di kertas graf, kamu kan tahu ini adalah garis linear. Kamu hanya perlukan 2 titik sahaja. Kamu sediakan jadual. Contohlah, kita nak X dengan Y. Okey? Kalau X kamu kosong, Y jadi 60. Betul tak? Kalau X kosong, Y jadi 60 kat sini. Okay, kalau Y itu yang kosong, apa jadi dengan X? Kalau Y ini yang kosong, X pindah sebelah jadi positif X dapat 60. Tu jadi 60 kat sini. Kita sambungkan guna pembaris dan pensel. Lebih pun tak apa sebab dia tak ada bagi julat yang tetap. So, lebih pun tak apa. So, lukislah guna pembaris. Okay, kalau betul, macam mana nak lukis? Yang ini adalah garisan padu sebab dia ada sama dengan. So, betul kamu lukis. Okay, 1 markah. Alright. Seterusnya yang ini pula. Y. Ini sebenarnya Y sama dengan 1/2X. Ataupun X/2 lah. Okay. So, dia tak ada pintasan Y. Dia tambah kosong lah. So, pintasan Y dia kosong kat sini. Dia start dekat sini. So, kita tahu kita punya graf ni paksi yang hujungnya 80. Cikgu dah sediakan sehingga 80. Cikgu masukkanlah cikgu punya X 80. Apa jadi kalau X cikgu 80? Kalau X 80, dia akan jadi 80 bahagi 2. Y cikgu adalah 40. So, 80, 40 di sini. Oops. Okay, di sini cikgu sambungkan saja dengan pensel. Sambung. Okey, tadi dah betul satu garisan, 1 markah. So, garisan kedua pun dah betul, 1 markah. Garis penuh jugalah. Padu jugalah sebab kita guna yang ni. Okey? Ada tanda sama dengan. Seterusnya, garis yang ketiga, X tambah 2Y kurang daripada sama dengan 160. So, ini kita ubah ke dalam bentuk umum garis lurus dululah. Ni, jangan lupa ni. Sentiasa macam ni. So, kita ada 2Y kan? Tengok ya. X tambah 2Y sama dengan 160. So, 2Y sama dengan negatif X tambah 160. Maka Y adalah negatif X/2 tambah 160 bahagi 2, 80. Maka pintasan Y untuk garisan yang ketiga ini sebenarnya pada 80 di sini. Okey. Next, bila kita gantikan nilai, kalau X 80, bila X ini jadi 80, 80 bahagi 2, 40. So, negatif 40 tambah 80, kamu akan dapat 40 juga di sini. So, dia ada pertemuan di sini. So, kamu sambung dengan pensel dan pembaris sampai sini. Garis padu juga. 3 markah. Next, kita lorekkan rantau yang memuaskan lah. Rantau yang memuaskan tu di kawasan sinilah. Okey, kamu lorek guna pensel satu arah je. Lorek satu arah sahaja guna pensel tau. Okey, make sure penuh lah rantau tu kamu lorek. Okey. So, macam mana dapat kawasan ni? Kita tahu dah ada tadi X lebih besar tu sama dengan kosong. Y lebih besar tu sama dengan kosong. So, kita hanya guna rantau atas lah. Tidak ada melibatkan negatif. Itu maksud dia. Ya, cikgu tunjuk guna nombor ya. Macam cikgu buat set lah. Cikgu suka buat set pakai nombor. So, yang ini pun cikgu suka guna nombor. Ya, cikgu bagi nombor rantau lah. Contohlah cikgu tak tahu lagi mana nak lorek. 1, 2, 3, 4, 5. Bawah cikgu tak kacau sebab cikgu tahu cikgu cuma nak yang X lebih besar sama dengan kosong.
Y lebih besar sama dengan kosong. So, kita lihat. Untuk garisan yang ni, yang merah ni, cikgu nak yang bahagian atas dia je. Okay. Ini X tambah Y sama dengan 60 ni. Ini, cikgu nak yang atas sahaja. 1, 2, 5. 1, 2, 5. Okay. Untuk yang Y, 1/2X, cikgu ubah color lain. Biar kamu nampak. Contoh ni. Yang ini. Garisan yang ini. Cikgu nak yang belah atas sahaja. Sebab lebih besar kan. Cikgu nak yang belah atas garisan. Iaitu 1, 2, 3. Dan seterusnya X tambah 2Y kurang daripada 160. Okey, yang ini cikgu nak kurang daripada. Okey, ini garisan kita. Cikgu nak yang di bawah dia. Semua yang di bawah. 2, 3, 4, 5. Tengok nombor apa yang ada pada semua. Nombor 2. So, rantau 2 lah kita lorek. Tu yang kita lorek semua rantau 2 ni. Guna pensel, satu arah je. Okey, memenuhi ruang lah. Kamu tak perlu lorek macam mewarna tau. Jangan macam mewarna. Tak ada masa nak mewarna dalam exam. Okay, buat macam ni je. Okey. So, markah dia. Satu garisan yang betul. Lagi satu. Dan lagi satu di sini garisan yang betul. Melorek dengan betul. Okey. So, kita dapat 4 markah. Seterusnya, kita ada lagi soalan. Bakery Permai telah menjual 45 unit kek A. Okey, yang asalnya tadi X kan. So, X kita 45. 30 unit kek B, Y dia 30. Adakah penjualan Bakery Permai memuaskan ketaksamaan linear yang anda bina? Berikan justifikasi anda. So, bila kita punya X 45, Y 30, koordinat itu pada graf ini adalah di sini. 45, 30. Di dalam rantau yang berlorek. Maka ya. Titik 45, 30 berada di dalam rantau berlorek. Okey. Ya, satu markah, justifikasi lagi satu markah. Okey. Inside the shaded region. Kalau dia di luar, no lah. Tapi since dia di dalam, yes. Okay. Dila pergi ke Bakery Permai untuk membeli kek A untuk sambutan hari lahir anak lelakinya. Apabila Dila masuk ke dalam Bakery Permai, dia tertarik dengan hiasan corak dinding bentuk pentagon disusun mengikut turutan seperti dalam rajah 16. Okey, tak ada kaitan ni sebenarnya dengan kek tu pun. Situasi je. So, kita ada rajah 1, rajah 2, rajah 3, rajah 4 macam ni lah. Lengkapkan jadual 16 di ruang jawapan. Macam ni. Dia bagilah ruang macam jadual macam ni. Rajah 1 hingga 5. Tapi kita ada 4 je kan. So, kita kena predict lah. Kita kena buat jangkaan untuk 5 ni berapa. Bilangan titik, kamu kena kira je. Okay, ni ada 5, ni ada 8, ni ada 11, ni berapa. Okay. Lepas tu kita kena bantu Dila mengira bilangan titik yang diperlukan untuk membina rajah ke-11. Okay. So, untuk ni rajah 4, sebenarnya ada 14. Kamu boleh kira lah ada 14. Kamu nampak pertambahan dia ni? Bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3. So, untuk rajah 5 bertambah 3, itu adalah 17. Okay, jawapan ini satu markah setiap satu. Okay. Seterusnya, kita nak mendapatkan dia punya rajah yang ke-11, kita kena wujudkan dulu dia punya rumus lah. Ya? Ini yang kita gunakan ungkapan algebra. Okay, ingat kamu belajar dalam penakulan logik, kesimpulan secara aruhan itu. Okay, kita menggunakan N. Okay. So, kita lihat. Ataupun kamu dah belajar tingkatan 2 sebenarnya. Ya, pola dan jujukan. Pattern and sequence. So, kita mula dengan 5. Setiap satunya bertambah 3. Okey. So, 5 adalah untuk rajah yang pertama. Tidak ada pertambahan daripada nombor sebelumnya. So, macam mana dapat 5? So, kita tahu dia memang mula dengan 5. Tambah 3. Tapi tak tambah 3 pun kan. So, kita darab dengan kosong. Okey. Next, 8. Macam mana kita dapat 8? 8 itu adalah 5 tadi bertambah 3 kali 1. Seterusnya 11. Kita mendapat 11 apabila 5 bertambah 2 kali tambah 3 tadi kan. So, 3 darab 2. 14. 5 tambah 3 darab 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali darab 3. Dan begitu juga dengan 5. Kita ada 5 tambah 3 darab 4 kali. Kita darab 4. Okay.
So, kita boleh wujudkan kita punya rumus sebenarnya adalah macam mana kita nak wujudkan. Senang sahaja. Yang ini tak payah tengok. Okey, 5 ini semua ada sama kan? So, kita salin je. Termasuklah tambah ni. Okey, 5 tambah. Okey, 3 pun sama. 5 tambah 3. Yang berbeza berubah-ubah adalah di kawasan sini sahaja. 0, 1, 2, 3, 4. Okey, untuk rajah 1, maka N kita 1 tau. Macam mana 1 kita nilai jadi kosong? So, N tolak 1. Untuk rajah 2 ni, N dia 2. Tapi kita nak dapat 1 dalam kurungan, maksudnya 2 tolak 1. So, N tolak 1. Begitulah seterusnya. Setiap ni N dia ikut urutan diagram gambar rajah tu. N4, N5. Okay? So, kita dapatlah 5 tambah 3 dalam kurungan N tolak 1. Di mana N kita adalah 1, 2, 3, sebenarnya 4, dot. Okey, sampai 4 lah sebab gambar rajah kita ada 4 kan. Okey, 1 markah lagi dan 1 markah lagi. Seterusnya nak mencari rajah ke-11. Rajah ke-11 maksudnya T11 lah. Okey, T11 kita punya N jadi 11 lah. 5 tambah 3 dalam kurungan 11 tolak 1. Jawapannya 35 lagi 1 markah. Okey, so total 5 markah. Soalan 17 menunjukkan gabungan pepejalan berbentuk prisma tegak dengan tapak segi 4 sama HGLM. HGLM ni segi 4 sama. Dan kuboid dengan tapak segi 4 sama, yang belah sini kuboid. Terletak di atas satah mengufuk. Okey, maksudnya macam meja ke apa ya. So, dia ada kerata rentas seragam. Prisma ni adalah EFGH. EFGH. Ini bentuk trapezium lah, dia nak bagi tahu. Segi 4 FGLK ialah satah condong. Ini condong saya ingat. Tepi EH dan JM adalah tegak. Okey, ini 90 darjah lah. Tegak ya. Dia nak bagi tahu tegak. Gabungan pepeja adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 17. Tapak ini terletak pada suatu satah mengufuk. Okey. So, kita ada pandangan dari Y dan pandangan dari X. Tengok ni. Dan semua ukuran dia dah berilah. Okey, ini 7. Kalau ini 5. 5, so sini 2 lah. Tu kita sedia maklum, okey. So, ni gambar rajah tadi. Lengkapkan lukisan di ruangan jawapan. Okey, ada ruangan jawapan macam ni, okey. Dia minta kita lukis pelan. Pelan dahulu. Okey, pelan ni 3 markah. Lepas tu kita nak dongakkan daripada X, ini 4 markah. Lepas tu kita nak dongakkan daripada Y, ni 5 markah. Total 12 markah. Okey. Okey, sebenarnya dia bagi ruangan macam ni. Okey. Ruangan macam ni. Soalan tadi kan mula dengan pelan. Tapi cikgu tersilap. Cikgu tunjuk yang dongakkan dari X dahululah. So, atas ni X, sini Y. Patutnya pelan dahulu tau. Okey, kawasan yang ni, dia tak bagi apa-apa benda. Tapi awak kena lukiskan garisan yang ada 45 darjah ni. Okey. So, sepatutnya pelan dahululah. So, ini pelan. Okey, ini pelan dia. Ini bentuk pelan dia. Okey. Untuk markah untuk pelan. Markah dia semua sama je. Lukisan ni pelan terdongakkan. Macam saiz baju tau. S, M, L. Untuk shape, bentuk. S ini shape. Bentuk kena betul. Bentuk dia betul. Macam ni bentuk kamu dapat segi 4. Ada 3 ni. 3 segi 4 ni. Betul 1 markah. M itu dia punya measurement. Daripada segi panjang sisi dia dan juga sudut dia. Untuk sudut dia kita nak tegaklah plus minus 1 darjah kita terima. Untuk panjang sisi ini kita terimalah plus minus 0.1 cm. Jangan ada yang terlebih ke apa kan. Okey. Tu kalau betul ukuran dan sudut 1 markah. L ini bukan label ya. L ini merujuk kepada lines. Garisan semuanya betul. Tidak ada pertindihan. So, dia kena satu line bagus. Dia tak ada yang berbulu-bulu garisan tu. Okey. Tak adalah garisan tu dia macam ni. Tu putus. Okey. Tak mau ya. So, itu dia punya L pun betul semua. Rapat, cantik, kemas 1 markah. So, kita ada S, M, L. 1 markah, 1 markah, 1 markah, 3 markah untuk pelan. Okay, untuk yang dongakkan dari X pun dia guna S, M, L. Tapi dia 1, 2, 1. Okay. Yang ini 1. Sebab kenapa? Sebab daripada X tadi ada kawasan yang condong tu tau. Yang condong itu satah condong tu. Okay, yang satah condong ni adalah trik dia tau. Ni sini. So, kebanyakan kamu akan salah. Sebab tu dia bahagian M dia 2 markah. Sebenarnya bila kita lihat satah condong ni, kita tak boleh lukis dia sengit daripada pandangan X kita sebab
Titik F ini dia akan diunjurkan ke belakang pada E. K ini akan diunjurkan ke belakang pada J. L pula akan diunjurkan ke belakang pada M dan begitu juga G akan diunjur ke belakang pada H. So sebenarnya bentuk yang kamu nampak daripada pandangan X adalah segi 4 ni. Segi 4 ni je yang kamu nampak dengan ukuran 5 kali 5. Begitu juga dengan sisi sini. Q akan jatuh pada P, R akan jatuh pada S, V akan jatuh pada U, L akan jatuh pada T. So, bentuk yang kamu nampak adalah segi 4 belakang ni. Okay, itu yang bentuk gabungan lukisan dia. Bentuk dia segi 4. Ada yang tinggi, ada yang pendek tu. Okay, tengok ya. Ni macam ni. Okay, sebab tu kita dapat lukisan macam ni. So, markah dia S, M, L, S1, measurement 2, L1. Okay, shape betul semua satu markah. Measurement kita 2 markah lah kali ni ya. Kena betul lah 2 markah. Maksudnya kalau ada bentuk yang salah tu, maksudnya kalau kamu punya bentuk betul, tapi ukuran kamu tu tersalah yang ini. Kamu duk kira pakai teori Pythagoras ke bagai. So kamu dapatlah 1 markah. Untuk bentuk dan measurement 1 markah. Kamu hilang markah untuk tak dapatlah markah penuh measurement ni. Okay, ataupun kadang dia tak bagi markah untuk measurement tapi lines kamu semua betul. Okay, dia bagi 1 markah kat sini. So 2 markah je kamu dapat. Okay, so untuk dongangkan sisi dari Y, untuk daripada Y, ni adalah 5 markah. Dia guna SML juga. 1, 2, 2 yang ni. 1, 2, 2. Okay, 1, 2, 2. 1 markah untuk bentuk yang betul. Measurement kena 2 markah. Okay. Dan line kita 2 markah. Kenapa? Sebab kita ada semua ini adalah garisan padu. Kecuali FKTU ni. Yang ini garis putus-putus ya. Yang lain semua garis padu tau. So semua garis padu. Misal kata kamu salah lukis. Semua kamu lukis garis padu. Termasuk yang ini. -1. Okay. Ataupun kamu tak lukis pembahagian ni. Biar kosong je. -1. Okay. So shape dengan measurement tu samalah macam tadi ya. Dan pelan tadi ni. Okay. So yang ini 45 darjah kamu kena lukis. Bila kamu diberi ruang seperti ini, kamu wajib lukis di kawasan yang disediakan menggunakan ukuran yang tepat. Skala penuh. Dia minta lukis skala penuh. Kamu tak boleh andaikan saiz lain. Tak boleh. Kena lukis skala penuh. Kalau skala kamu salah, kamu tak dapat markah. Okay? Guna pensel. Alright? Soalan ni sebenarnya senang sangat. Okay? Sangat rugi kalau kamu hilang markah. Soalan seterusnya, cari nisbah luas rajah dongangkan depan dari X kepada luas rajah dongangkan sisi dari Y. 3 markah. Ingat, ni dongangkan X, yang ini dongangkan Y. Okay. Untuk X, 5 kali 5 tambah, yang ini 7 kali 5. Okay, macam inilah. 5 kali 5 tambah 5 kali 7. Okay. Untuk yang X kepada dongangkan dari Y, kita ambil yang ni, 2 kali 5. Okey, 5 kali 2 tambah semua ni 5 kali 7, 35. So kita akan dapat 60 kepada 45. Okey, bukan 12 kepada 9, boleh pemudah lagi ni. 4 kepada 3. So 3 markah lah, 1 dan 1 untuk jawapan. Kalau kamu tak pemudah tak dapatlah markah last. Okey? 3 markah. So itu sahaja daripada cikgu untuk bahagian C. Cikgu harap video cikgu bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.